puan-puan tak bawa Quran yang merujuk kepada surah Al-Insan tidak mengapa. Puan-puan boleh rujuk muka surat 96. Ni buku latihan ustaz ni dekat belakang ni ada surah Al-Insan. Muka surat 96, 97 dan 98. 3 muka surat. 96, 97, 98. Boleh tak ikut ustaz sama-sama kita baca surah ini, dan kemungkinan kalau ada jawapan yang puan-puan perlukan saya tulis di whiteboard untuk menunjukkan jawapan bagi setiap hukum, saya boleh tulis dekat whiteboard. Saya tunjukkan bagaimana cara jawapan. Boleh, insya-Allah. Tapi kalau puan-puan rasa dah boleh bawa diri masing-masing, ustaz khabar je lah macam ni, puan-puan tandakan, gariskan, dan balik rumah nanti puan-puan boleh salin. Ya, okey, insya-Allah. Okey, ready? Muka surat 96, surah Al-Insan. Oh ya, puan-puan tahu tak surah Al-Insan dia ada nama lain? Dikenali sebagai surah Ad-Dahri. Ad-Dahri pun surah Al-Insan juga, sama lah itu puan-puan ya. Jadi kalau ada mana-mana ustaz sebut surah Ad-Dahri pun juga surah Al-Insan ya. Baik puan-puan, ready? Surah ini tak banyak ayatnya, lebih kurang 31 ayat dan ayatnya pendek-pendek. Dan puan-puan marilah kita baca sama-sama ya. Dan kenal pasti latihan pada muka surat 16, 17 dan 18. Apa kehendak jawapan nanti saya tunjukkan dalam bacaan kita, dan kemungkinan kalau puan-puan perlukan ustaz tulis dekat whiteboard, saya tulis. Okey, ready? Muka surat 96 dulu. Kita baca surah Al-Insan. Dan sedia standby pensel ke apa ke untuk kita gariskan jawapan di manakah hukum yang kita jumpa pada ayat ini. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Cukup ke oksigen tu perempuan? Kalau tak cukup, cuba try kali kedua. Kali kedua. Tadi kali pertama, mungkin tak berapa selesa bacaan. Okey, kali kedua. Tarik nafas panjang-panjang. Okey, dengar Ustaz baca. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Puan-puan ingat tak? Okey, kalau puan-puan ada nota hukum taji ustaz tu yang macam ni, puan-puan ingat tak dalam bab 1 kita ada 5 hukum. Bab 1 kita ada berapa hukum? Ada 5 hukum. Kalau puan-puan refer pada nota ini, sudah tentu ustaz akan bertanya apakah hukum yang pertama, iaitu idgham ma'al ghunnah. Jadi dalam ayat tadi puan-puan tahu tak ada 2 idgham ma'al ghunnah. Kalau puan-puan boleh gariskan perkataan ini, silakan. Hainum minah. Nampak tak? Hinum mina. Sebut. Cukup. Itu dah menunjukkan idgham ma'al ghunnah. Gariskan. Nanti puan-puan copy lah dalam tempat kosong yang puan-puan mungkin ada yang tak jawab lagi, ataupun mungkin ada yang dia jawab, jawapannya sama dengan ustaz tania. Alhamdulillah. Yang kedua, syai'an madhkura. Apa nama dua hukum tadi yang kita baca? Idgham ma'al ghunnah. Itu hukum yang pertama sekali puan-puan belajar dengan ustaz. Di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Puan-puan boleh refer, rujuk kepada panduan hukum tajuk yang puan-puan dah ada ya. Okey, seteruskan. Ayat yang kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali.
Harap-harap cukup lah nafas. Sebab apa Ustaz dah potong 2 ayat tadi tu? Puan-puannya kita berhenti nabatali. Puan-puan tahu tak dalam ayat tadi ada lagi idgham ma'al ghunnah? Kat mana? Yang pertama ikut ataupun gariskan dulu. Min nutfatin. Sebut. Nampak? Nampak ayatnya? Jadi puan-puan kena salin ayat tu. Ustaz, boleh tak kalau saya salin min saja? Min saja. Nutfatin tak nak salin. Boleh ke? Tak boleh. Confirm salah jawapan. Sebabnya puan-puan tidak tunjukkan huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi puan-puan, sekali lagi saya ulang. Sesiapa nak ambil lagi idgham ma'al ghunnah yang lain boleh. Iaitu pada kalimah min nutfatin. Sebut. Dan satu lagi idgham ma'al ghunnah. Sebelahnya tu. Amsyajin nabtali. Itu juga idgham ma'al ghunnah. Jadi kalau ikut soalan Ustaz ni muka surat 16, idgham ma'al ghunnah Ustaz minta 2 je. Betul tak? Saya minta 2. Jadi tadi saya dah bagi 4 jawapan. Puan-puan pilihlah mana-mana yang berkenan. Ya. Tapi cara nak menulis jawapan mesti ikut seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Apa nama hukum tadi? Idgham ma'al ghunnah. Okey puan-puan. Seterusnya dalam ayat yang kedua ini, sambung ayatnya. Faja'alnahu sami'an basira. Puan-puan, bukankah dalam muka surat 16 tadi, Ustaz ada bertanya berkenaan dengan iklab. Dan iklab Ustaz minta 1 je. Jawapannya kat situ. Pada ayat tadi yang kita baca. Cuba sebut. Sami'an basira. Sebut. Minta maaf. Ada pelajar yang hanya menyalin sami'an. Basira dia tak tulis. Puan-puan, jawapan itu dikenali sebagai jawapan tergantung. Ataupun tidak lengkap. Puan-puan kena salin sampai basira. Sebab apa je? Kita kena tunjukkan huruf iklab. Kalau kita hanya menyalin sami'an, huruf iklab nampak tak kat situ? Tak nampak. Huruf iklab apa je? Huruf ba saja yang satu huruf kan? Jadi nak tak nak, tuan-tuan perempuan kena salin sami'an basira. Sebut. Baru betul jawapan untuk hukum iklab. Dan Ustaz minta berapa iklab? 1. Itulah jawapannya 1 tu. Jadi puan-puan tengok jawapan masing-masing. Siapa yang salah tolong perbetulkan ya. Dan tidak melibatkan markah. Tapi kalau dalam periksa, puan-puan jawab sami'an. Jawabnya tak ada markah. Ustaz tak bagi markah. Walaupun jawapan tu setengah betul. Tapi setengahnya salah puan-puan. Maka tidak ada markah ya. Okey sambung. Ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Puan-puan tahu tak dalam ayat 3 tadi, ada tak soalan Ustaz minta puan-puan cari wajibul ghunnah? Wajibul ghunnah ni bab berapa? Tak ingat pula dah. Bab 3 lah puan-puan ni. Rujuklah nota kita yang ni. Bab 3 Ustaz, wajibul ghunnah bab 3. Puan-puan tahu, dalam ayat ketiga tadi ada 3 wajibul ghunnah. Yang pertama kat mana? Inna. Sebut. Yang kedua, imma. Yang ketiga, wa imma. Dah, habis cerita memang 3 ke 4 Ustaz minta jawapannya. Jadi puan-puan, jadi itu antara jawapan untuk hukum idgham wajibul ghunnah. Dan puan-puan ada pelajar salah jawab untuk wajibul ghunnah. Puan-puan tahu tak? Ada pelajar jawab kat mana tahu? Dia pilih ayat yang pertama tadi. Ayat pertama tadi. Iaitu perkataan hainum mina. Puan-puan nampak tak ayat 1 atas? Hainum mina. Dia kata wajibul ghunnah. Sedangkan tadi kita jawab apa tadi? Hainum mina idgham. Bila puan dah pilih idgham ma'al ghunnah, tak boleh pula letak jawapan wajibul ghunnah kat situ. Sebab kata ulama idgham ma'al ghunnah memang kamu baca dengung.
Jadi tak payahlah kamu 2 kali dengung. Lagipun jim, hainum mina itu berapa kalimah? 2 kalimah. Sedangkan wajibul ghunnah hanya berlaku dalam 1 kalimah. Jadi jelas tak jawapan Ustaz tadi? Ayat ketiga pada kalimah inna, imma dengan wa imma. Itulah wajibul ghunnah. Sambung. Ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlana wa sa'ira. Nampak? Ustaz dengar tadi, suara puan-puan slow sikit pada salah sila. Serba salah nak baca panjang ke pendek. Puan-puan dengar Ustaz baca panjang ke pendek pada la tu? Panjang? Salah sila. La yang hujung. Puan-puan dengar Ustaz baca panjang ke pendek? Kalau dah pendek, follow lah Ustaz. Sebab itulah bacaan yang betul. Puan-puan jangan baca begini. Salah sila 2 harakat tak boleh. Dia kena gini. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Cuba ulang. Puan-puan cuba gariskan dekat la hujung tu yang ada tanda bulat tu. Nampak tak? Ini semua puan-puan belum belajar dengan Ustaz. Bila nak belajar Ustaz? Sabarlah, nanti tajwid tahap 3. Semester 3 baru belajar. Jadi puan-puan kata ulama, nama tanda ini adalah tanda bulat bujur meninggi. Dan bila dibaca wasal, kata ulama dibaca dengan pendek pada lam. Tapi kalau kamu berhenti, kamu boleh baca begini. Salasila. Baca 2 harakat. Ataupun boleh juga dibaca begini. Salasil. Boleh juga. Untuk maklumat lanjut, belajarlah tajwid tahap 3 pada semester-semester akan datang. Okey. Yang penting sekarang ini tajwid tahap 1. Puan-puan cuba ikut Ustaz baca sama-sama dengar ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ikut. Okey, cuba sebutkan hukum tajwid tahap 1 yang ada pada ayat 4 tadi. Hukum tajwid tahap 1. Dalam tajwid tahap 1 kita belajar berapa bab? 5 bab. Okey. Tolong tunjukkan Ustaz. Yang pertama, nanti dulu. Yang pertama, inna. Inna tu apa? Wajibul ghunnah. Yang kedua, a'tadna. Qalqalah sughra. Yang ketiga, lil kafirina salasila wa aghlala wa idgham ma'al ghunnah. Puan-puan tahu tak, macam itulah saya belajar dulu. Satu persatu kalimah tu diminta pada saya oleh tok guru saya untuk ceritakan apa nama hukum tajwid. Kalau puan-puan boleh khabar macam tu pada ustaz, bermakna puan-puan sudah betul-betul memahami hukum tajwid tahap 1. Okey, sambung. Tengok pula ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Okey, saya sebut kalimahnya, puan-puan terus nyatakan nama hukum. Boleh? Okey, yang pertama, inna. Wajib ghunnah. Yang kedua, sebelahnya tu, al-abrara. Alif lam je. Alif lam. Qamariyah, betul. Apa huruf qamariyahnya? Apa huruf qamariyahnya? Alif ataupun hamzah. Ataupun kalau puan nak sebut nama dia sebenar, gabungan alif dengan hamzah tu namanya hamzah qata'. Sebut. Hamzah qata' tu apa? Gabungan alif dan juga hamzah di atasnya. Tu namanya hamzah qata'. Tapi ustaz,
Kalau saya nak kata alif ke hamzah boleh ke? Boleh, pilih salah satu. Tak ada masalah. Ya? Yang penting hukumnya apa tadi? Alif lam qamariyah. Pandai. Seterusnya, dalam kalimah yang sama, tuan-tuan jangan ingat satu hukum. Ada satu lagi hukum lain yang melantun-lantun tu pada ba. Apa namanya? Qalqalah sugra. Pandai. Seronok jawab ramai-ramai. Betul belaka jawapan kita. Alhamdulillah. Teruskan, puan-puan. Min ka'sin. Min ka'sin. Nun mati. Jumpa dengan kaf ikhfa hakiki. Begitu juga yang sebelahnya tu. Cuba ikut. Ka'sin kana. Tanwin, baris dua bawah jumpa dengan kaf. Sama dah tu. Ikhfa hakiki. Dah cukup. Yang lain tu hukum semua tak belajar lagi. Puan-puan tak usah jawab. Sambung. Ayat 6. Boleh follow ke ni? Boleh ya? Ikut. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Okey, dengar betul-betul ayat tadi. Saya keluarkan kalimah ini. Ainai yashrabu. Tanwin jumpa ya. Idgham al-ghunna banyaknya. Idgham al-ghunna ustaz. Ya, banyak. Apa-apa pilih lah mana-mana yang berkenan. Betul lah tu idgham al-ghunna. Seterusnya, hukum-hukum lain tidak ada lagi di situ. Semua tak belajar lagi. Puan-puan tak usah jawab. Okey, sambung. Tapi kan, Wan, perkataan yashrabu tu, kalau kita wakafkan, jadi tak hukum qalqalah. Cuba wakafkan, yashrabu. Kalau puan-puan follow ustaz, tak ada wakaf lah namanya. Puan-puan kena baca gini, yashrab. Baru jadi qalqalah. Apa nak sugra? Kubra. Puan-puan. Depan ustaz pun jawab salah juga. Puan-puan ambil pengajaran. Jadi sesiapa yang nak mencari qalqalah kubra tak jumpa-jumpa, ni dah jumpa dah yang pertama. Yashrabu, tapi dengan syarat kita wakaf. One more, cuba ulang balik. Yashrabu, wakaf. Ya, tak boleh baca rabu lagi dah. Yashrab, maka jadi hukum qalqalah kubra. Puan-puan ingat tak masa kita belajar hukum ni? Hukum qalqalah kubra ni tak semestinya letaknya di hujung ayat. Kalau dalam ayat ni tak jumpa-jumpa qalqalah kubra, puan-puan ambil di awal ayat. Ataupun mana-mana kalimah di tengah ayat pun boleh. Asalkan kalimah itu diwakafkan. Okey, teruskan puan ya. Ayat yang ketujuh. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Nasyarruhu mustatira. Sekali lagi kita baca, macam kurang confident dia baca di tengah-tengah tadi. Sekali lagi dengar. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Okey, dengar kalimah ni. Ni, ikut ustaz. Bin nadhri. Apa jawapan yang boleh kita jawab di situ? Pertama, mesti ada alif lam syamsiah ji. Tolong gariskan. Bin nadhri, alif lam syamsiah. Dan kalau ditanya huruf syamsiahnya apa? Nun. Pandai ji. Huruf syamsiah kena ada selagi tak ada sabdu, bukanlah huruf syamsiah. Puan-puan jangan pula ustaz. Huruf syamsiahnya zal. Huruf syamsiahnya ra. Tak betul. Jawapannya huruf nun. Okey, puan-puan tahu tak? Kebetulan pada waktu yang sama ada nun sabdu juga pada kalimah bin nadhri. Maka ulama pesan, pergi jawab satu lagi hukum. Namanya wajibul ghunnah. Boleh ambil kalimah yang sama. Sebab dia berlaku dalam satu kalimah. Jadi boleh juga disebut sebagai wajibul
Ghunna. Dan hurufnya apa? Nun juga sama. Okey. Satu lagi. Perkataan ni. Yawman kana. Sebut. Di situ tanwin jumpa dengan kaf. Apa nama hukumnya? Oh, ikhfa' hakiki. Terima kasih. Betul lah tu jawapan kita. Sambung. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagus. Puan-puan cuba ikut ayat ni. At-ta'ama. Lepas kita baca wa yut'imuna, lepas tu puan-puan jumpa at-ta'ama. Betul? Okey, cuba khabar kat ustaz apa nama hukum? Alif lam syamsiah itu berada pada bab yang keempat dalam pembelajaran hukum tajuk tahap 1 kita. Tapi kan puan-puan jangan tahu jawab itu aja. Puan-puan kena tahu juga apakah huruf syamsiah pada at-ta'ama. Huruf Qa mana puan tahu? Besar Abdul, terima kasih. Dah cukup, sambung. Kalau ada hukum lain tu puan-puan, abaikan sebab apa kita dah jawab di atas tadi. Sambung. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum. La nuridu minkum. Stop. Tunjukkan saya hukum qalqalah sugra. Nut'imukum. Sebut. Puan-puan jangan baca nut' saja. Kalau nut' saja, makna kalimah itu sudah terputus. Puan-puan kena baca sampai nut'imukum. Sebut. Apa nama hukum? Sugra. Hurufnya apa? Ta. Pandai. Lagi satu sebelahnya tu. Liwajhi. Sebut. Tak payah sebut lah lagi dah. Liwajhi saja pun okey dah. Puan-puan kali ini huruf qalqalah sugranya apa? Jim. Pandai. Seterusnya gosan balik ayat tadi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Puan-puan tahu tak? Hukum ikhfa' hakiki ni banyak ke tak banyak dalam Quran? Kalau banyak tunjukkan satu lagi contoh ikhfa' hakiki. Minkum. Sebut. Iya, nun mati jumpa dengan kaf. Itulah ikhfa' hakiki. Kemudian sebelahnya puan-puan nampak tak kalau kita sambung? Minkum jazaan. Sebut. Kum jazaan. Nampak tak mim mati? Bila mim mati maka dia adalah bab yang kedua yang kita dah belajar ya. Siapa boleh bagi tahu ustaz mim mati tu jumpa dengan jim? Izhar Syafawi. Terima kasih kepada kawan yang boleh jawab tadi. Ustaz saya tak boleh jawab tadi macam mana ustaz? Maka dengarlah jawapan kawan dan ambil pengajaran. Ingat apa yang disebut oleh kawan tadi. Okey, sambung. Ayat yang keberapa pula ni? 10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. min rabbina yawman abusan qamtarira. Okey, puan-puan cuba sebut kalimah ini. Min rabbina. Nun mati jumpa ro, apa namanya? Idgham bila guna. Masuk dalam jawapan kita, idgham bila guna. Okey, ni ada saya perhatikan beberapa orang pelajar yang tak lengkap jawapan. Di mana ditulis mir rabbina, tapi sayangnya sabdu tak ada. Sabdu tu tak ada pada ra. Puan, kalau sabdu tak ada pada ra, nanti puan-puan akan baca ayat ni jadi apa tahu?
min rabbina. Itu kalau tak ada sabdu pada ra. Sedangkan sabdunya ada tak pada ra? Kena bubuhlah sabdu. Ustaz lupalah ustaz, saya buat kerja tengah malam. Siapa suruh buat kerja tengah malam? Jangan buat tengah malam. Sebab apa? Kadang-kadang tengah malam kita tak nampak. Sabdu tu tak nampak, mati tak nampak. Ustaz dah itu je masa yang ada. Ya tak apa, puan-puan jadikan pengajaran ya. Jadi sabdu tu penting tak? Penting nak menentukan hukum itu idgham bila gunnah. Kalau puan-puan tak bubuh sabdu pada ra, nanti puan-puan akan baca begini. Min rabbina. Betul ke salah bacaannya? Yang betul macam mana? Mir rabbina. Maknanya nun mati tu jangan baca. Ya, jadi itulah pentingnya kita menulis kaedah yang betul seperti mana dalam Quran. Okey, teruskan. Cuba yang ni pula sebelahnya tu. Yauman abusan. Nampak tak di atas mim ada tanwin? Jumpa dengan ain. Maka jawabnya izhar je. Izhar halqi. Terima kasih. Alhamdulillah. Macam inilah kita belajar tajwid tuan-tuan. Tak ada jalan mudah. Tak ada jalan pintas melainkan soal jawab begini. Makin banyak tuan-tuan boleh jawab soalan ustaz, makin fahamlah kita. Tapi kalau kita senyap, biarlah ustaz soal, ustaz jawab seorang-seorang. Jawabnya puan-puan tak dapatlah banyak ilmu pada kita. Dan satu lagi last. Qamtarira. Sebut. Apakah hukum yang kita boleh kaitkan? Mim mati jumpa dengan ta. Jawapannya izhar syafawi. Tadi izhar halqi, yang ni izhar syafawi. Ustaz nak tanya, siapakah mak ayah kepada izhar syafawi? Hukum mim mati. Maksud ustaz di bawah tajuk apa izhar syafawi tadi? Jawabnya mim mati lah. Tapi kalau tadi izhar halqi, siapa mak ayah dia? Nun mati dan tanwin. Mana kita tahu ustaz, tengoklah bab nota ustaz ni kan ada tajuk besar di atas, itulah dia punya mak ayah ataupun tajuk besar bagi setiap hukum yang ustaz nyatakan tadi. Sambung ayat yang ke-11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Harap-harap cukuplah nafas. Perempuan, cuba yang ni tengah-tengah. Nampak tak perkataan al-yaumi? Sebut. Al-yaumi. Hukum apa tu? Alif lam qamariyah. Dan kalau ditanya apakah huruf qamariyah padanya? Ya, pandai. Dapat 2 markah dalam periksa nanti kalau puan-puan jawab dan begitu ya. Alhamdulillah. Dan saya yakinlah depan ustaz ni semua luluh belaka dalam periksa nanti insya-Allah ya. Dan puan-puan sambung ayat yang berikutnya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Hum bima sabaru jannatan wa harira. Puan-puan, nampak tak kalimah wajazahum bima? Ikutlah. Ustaz nak tunjukkan mim mati tu jumpa dengan ba. Siapa boleh jawab je? Iqra' syafawi. Alhamdulillah. Puan-puan tahu tak dulu saya ataupun kami menjawab soalan ni seorang-seorang. Tak boleh jawab ramai-ramai. Seorang-seorang ditunjuklah ustaz tu tunjuk. Sana jawab. Sana jawab. Situ jawab. Saya risau kalau saya gunakan pendekatan itu minggu depan, gamaknya ustaz tunjuk kursi meja dia. Tak ada siapa nak menjawab soalan ustaz. Pasal apa? Ustaz tak tahu berdebar hati saya kalau ustaz tunjuk macam tu. Ustaz jangan buat tunjuk macam tu. Kita jawab ramai-ramai macam ni. Janji kita faham. Ya, tapi kalau puan-puan mampu jawab soalan ustaz secara berseorangan, itu yang terbaik. Kalau mampulah ya. Kalau tak mampu tidak mengapa. Jadi jawapan tadi mim mati jumpa dengan ba, ikhfa' syafawi. Ikhfa' syafawi ni siapa mak ayah dia? Mim mati ya, hukum mim mati lah. Ni bab yang kedua, hukum mim mati. Okey, seterusnya. Jannatan, ikut? Kan ayat tadi ada jannatan kan? Di situ ada nun sabdu, maka jawapannya wajib rona, confirm wajib rona, tak ada hukum lain ya. Tapi sebelahnya tu tanwin jumpa waw, puan-puan boleh kaitkan dengan idgham ma'runah. Tapi idgham ma'runah kita dah jawab banyak tadi dah.
sebelumnya di atas ya. Okey, itu saja yang ada. Sambung. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ha 'alal araik. Perkataan al-araik. Ikut. Apakah jawapan kita? Alif lam qamariyah. Dan kalau ditanya huruf qamariyahnya apa? Alif boleh, hamzah boleh. Ataupun jawapan paling tepat, hamzah qata'. Hamzah apa ji? Hamzah qata' ni dalam bahasa kita, hamzah tu hamzah lah puan. Qata' tu terputus ataupun terpisah maknanya. Jadi puan-puan, hamzah qata' itu kata ulama adalah gabungan alif, di atasnya itu hamzah. Ataupun kadang-kadang kita nampak di bawahnya hamzah pun dinamakan hamzah qata'. Okey, sambung. Ambil kalimah la tadi. Tengok sebelah ya. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tunjukkan saya dua contoh kalimah yang ada hukum izhar syafawi. Syamsan, sebut. Lagi satu. Zamharira. Mana kita tahu izhar syafawi? Dengar molek-molek. Puan-puan, kata ulama' bila kamu nampak mim itu tanda mati, maka besar kemungkinan itulah izhar syafawi. Tapi kena ingat je, kena salin huruf izhar syafawinya sekali. Contohnya perkataan yang pertama tadi ikut syamsan. Tuan-tuan jangan salin ini aja. Ustaz, saya salin syam. Syam saja. San tak nak salin. Tak boleh. Sebab apa? Mim mati tu kena jumpa dengan huruf sin. Baru jadi izhar syafawi. Begitu juga dengan zamharira. Kena salin lengkap macam tu. Tak boleh salin zam saja. Harira tak nak salin. Yang tu tak boleh puan-puan ya. Jadi ginilah nanti dalam ujian, sekiranya puan-puan confuse, keliru. Ustaz, saya dah tahu jawapan ni tapi tak tahu nak tulis daripada mana ke mana. Angkat tangan, nanti saya datang ke tempat tuan-tuan. Saya tunjukkan. Tapi jangan pula minta selalu, Ustaz, saya dah pening menengok ayat ni Ustaz. Ustaz bagi je lah jawapan turun kat saya. Tidak puan-puan. Saya tak akan bagi jawapan. Puan-puan pandai-pandai bawa diri. Tapi kalau nak tunjukkan daripada mana ke mana nak disalin, saya boleh tunjuk. InsyaAllah. Jadi apakah jawapan bagi dua kalimah tadi? Izhar syafawi. Okey, sambung. Sambung kalimah ataupun ayat berikutnya. Ayat ke-14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. عليهم ظلالها وذللت. Kalau tak biasa baca ayat ni puan-puan tergeliat lidah puan-puan. Tapi insya-Allah saya yakin puan-puan biasa baca surah ni ya. Puan-puan tahu tak surah ni adalah salah satu surah kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puan-puan rajin-rajin kalau baca surah ni, insya-Allah dapat syafaat di hari akhirat nanti. Okey ni, ustaz nak tanya apakah hukum ini? Wadaniyatan alaihim. Ikut dulu. Saya nampak tanwin tu jumpa ain. Izhar halki. Jangan sebut izhar syafawi. Sebab izhar syafawi di bawah tajuk mim mati. Yang ni tanwin, bukannya mim mati. Ambil perhatian. Tapi kalau puan-puan baca sebelahnya tu, alaihim zilaluha. Yang ini baru izhar syafawi. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan dha. Pandai. Sambung. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. كانت
qawarira. Okey, puan-puan, sekali lagi kita jumpa hukum ikhfa' syafawi. Tunjukkan. Alaihim bi'aniyatin. Ikut. Ingat, jangan semata-mata salin alaihim bi'aniyatin, tak salin, maka salah pada jawapan. Sebab apa? Puan-puan tak tunjukkan huruf ikhfa' syafawi. Dan puan-puan tahu tak, huruf ikhfa' syafawi sama dengan huruf iklab. Hurufnya ba saja kan? Tapi mereka berlainan keluarga, puan-puan. Okey, itu jawapan untuk alaihim bi'aniyatin. Okey, sambung. Tak apa, teruskan. Cuma Ustaz nak ingatkan di hujung sekali tadi, ini hukum puan-puan belum belajar dengan Ustaz. Tapi cuba ikut Ustaz dulu. Qawarira. Sebut. Kata ulama, kamu pergi baca ra tu 2 harakat. Boleh? Qawarira. Sebut. Ra tadi dibaca 2 harakat, hukumnya mad asli. Sambung. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dengar sekali lagi Ustaz baca. Kali ini, puan-puan nampak tak qawarira lagi sekali. Tapi kali ini, ra tu dibaca pendek. Dengar. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ulang. Ustaz, kenapa ada 2 kali pula qawarira? Puan-puan nanti belajar dengan Ustaz semester 3, di mana ia melibatkan tanda bacaan yang puan-puan belum belajar lagi. InsyaAllah akan datang saya terangkan. Tapi bezanya tadi, qawarira yang pertama di hujung ayat 15 tadi kena baca 2 harakat. Qawarira yang kedua kat bawah tu dibaca dengan pendek. Perasan tak Ustaz baca tadi? Tadi hujung ayat 15 macam mana bunyinya? Qawarira. Sebut. Itu hujung ayat 15. Tapi bila masuk awal ayat 16 tadi, qawarira min fiddatin. Cuba ulang. Qawarira min fiddatin. Maknanya di situ ra untuk qawarira itu dibaca dengan pendek. Berbeza dengan yang hujung ayat 15 tadi. Okey. Puan-puan, saya nampak dalam ayat ni ada satu qalqalah sughra. Sebut. Bukan sebut kalimahnya. Bukan sebut nama hukum. Ustaz kata sebut kalimahnya. Taqdira. Sebut. Betul jawapan Ustaz. Ustaz, kalau saya salin yang ni aja okey ke? Tak. Dira tak nak salin. Puan-puan, maka terputuslah makna ayat itu. Puan-puan, elok-elok satu kalimah, puan-puan pergi potong tu buat apa? Puan-puan kena tulis dengan sempurna. Ulang. Taqdira. Maka puan-puan, huruf qalqalahnya apa? Qaf. Pandai. Teruskan ayat 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zawjabila. Ka'san kana mizajuha zawjabila. Bagus. Puan-puan, perasan tak kalimah zawjabila? Sebut. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan jim. Bukan nun mati jumpa ba tahu. Nun mati jumpa jim. Siapa tahu hukumnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa izalaki pula? Ikhfa' hakiki. Bukankah aku dengung tadi bacanya? One more. Zawjabila. Hukumnya ikhfa' hakiki. Pasal nun mati jumpa dengan jim. Sambung lagi. Ainan fiha tusamma salsabila.
tunjukkan saya hukum wajibul ghunnah. Tusamma. Sebut sama-sama. Itulah wajibul ghunnah pasal ada mim sabdu. Dan puan-puan nak tahu tu wajibul ghunnah satu kalimah ke tidak, senang aja. Puan-puan nampak mim sabdu tu bersambung tak dengan huruf sebelumnya. Maka kalau dia bersambung, itu namanya satu kalimah puan. Maka layak disebut wajibul ghunnah. Sambung lagi. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Puan, berhenti kat situ dan teruskan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ada sebelum ni pelajar menyalin kalimah ini puan. Dia salin kalimah ni. Mukhalladuna. Dia kata wajibul ghunnah. Betul ke salah? Sekali lagi saya ulang ya. Dia salin mukhalladuna wajibul ghunnah. Betul ke salah? Salah. Kenapa? Salah tu ada mim sabdu. Nak tahu dia wajibul ghunnah ke tidak? Tengok huruf sebelum mim sabdu itu. Okey, kalau puan-puan perhatikan mukhalladuna, sebelum mim sabdu tu ada apa sebelumnya di atas tu? Tanwin. Maka dia jatuh pada bab satu, hukum nun mati dan tanwin. Tak boleh sebut wajibul ghunnah, ya. Pasal apa? Sebelumnya ada tanwin. Begitu juga dengan puan-puan tengok kalimah tadi, ujung sekali lu'lu'am mansura. Sebut. Dulu ada pelajar jawab mansura, ada mim sabdu. Dia kata wajibul ghunnah. Betul ke salah? Salah. Sebab sebelum mim sabdu itu sudah ada tanwin. Maka ceritanya sama macam tadi juga. Idgham ma'al ghunnah. Jadi dia bukan wajibul ghunnah puan ya. Ambil perhatian. Sambung lagi ayat berikutnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ada hukum tajwid tapi tak apalah, kita tinggalkan. Sambung ayat berikutnya. Aliyahum thiyabu sudusin khubru wa istabraqa. Busudusin khubru wa istabraqa. Ni kalau tak fasih, hukum qalqalah mesti ada yang salah baca. Puan-puan, pastikan khubru wa itu tidak melantun pada dhadnya. Sebab huruf dhad bukan huruf qalqalah. Cuba ikut ustaz. Khubru wa istabraqa. Perasan tak ada dhad kat situ? Maka nak melantun ke tidak je? Tidak melantun. Tetapi kadang-kadang tabiat orang kita suka melantun. Pantang jumpa dhad semua melantun belaka. Ustaz, sedap. Bukan kira sedap. Salah baca tu. Puan-puan, kalau puan-puan kena dengan ustaz-ustaz yang garang, habisnya kita ditegur je kesilapan kita. Salah awak baca tu. Tak boleh melantun pada dhad dia kata. Sebab dhad bukan huruf qalqalah. Jadi puan-puan kena fasih sebut begini. Khubru wa istabraqa. Sebut. Jadi khubru itu tidak ada qalqalah. Yang ada qalqalah kat mana? Wa istabraqa. Sebut. Di situ ada berapa qalqalah? Ada 2 G. Yang pertama, qalqalah sughra pada huruf ba-nya. Yang kedua, raqa. Qalqalah kubra, hurufnya qaf. Pandai. Jadi puan-puan perasan tak? Dalam satu perkataan ada 2 hukum. Puan-puan jangan dok ingat satu kalimah, satu hukum. Ustaz semua dalam Quran satu kalimah, satu hukum. Tidak. Tak semestinya satu hukum. Maybe 2, maybe 3. Bergantung kepada apa kalimah yang kita jumpa. Sambung.
وحلوا أساور من فضة من فضة berhenti وسقاهم ربهم شرابا طهورا ربهم شرابا طهورا. Teruskan. إن هذا كان لكم جزاء لكم جزاء. Nampak tak Hamzah baris dua di atas? Bila kita wakaf kata ulama, kamu kena jadikan dia dua harakat mad iwad. Puan tak belajar lagi mat dengan ustaz, nanti semester depan kita belajar. Jadi cara bacaannya begini tuan. Jaza tu 45 harakat. Jazaa. Sebut. Iya, sambung. Wa kana sa'yukum mashkura. Ada satu hukum yang perempuan tak jawab lagi ni. Sa'yukum mashkura. Sebut dulu. Khabar kat ustaz, apa jumpa apa? Mim mati jumpa mim sabdu. Pandai membawa hukum idgham syafawi. Ustaz, kawan saya ni tak jawab-jawab soalan ustaz saya je jawab tadi. Tak apalah perempuan. Biarlah kawan yang tak jawab tu, dia juga dapat pahala. Pahala apa? Pahala mendengar jawapan. Perempuan. Macam perempuan yang jawab ni dapat banyak pahala. Pahala perempuan menjawab, pahala mengingat jawapan. Banyak pahala yang kita jawab ni. Siapa yang tak jawab dapat pahala juga. Mungkin pahalanya kurang daripada orang yang menjawab. Jadi perempuan kalau nak pahala lebih, jawablah soalan ustaz. Allahu Akbar. Jadi perempuan, apakah jawapan tadi? Mim mati jumpa mim? Idgham syafawi. Pandai. Inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila. Alaika al-Qur'ana tanzila. Saya nak ambil kalimah ini. Ikut. Al-Qur'ana. Apakah hukumnya nak dijawab? Alif lam qamariyah. Betul. Tapi huruf qamariyahnya apa? Qaf. Pandai seronok dengan jawapan perempuan betul belaka. Perempuan, siapa yang nak ajar kita betul jawapan ni? Melainkan kita kena berguru dengan mana-mana ustaz, dengan guru ustazah kita, ya. Jadi perempuan, mudah-mudahan jawapan tu kekal sepanjang hayat pada kita. Ustaz, kalau saya jumpa kat mana-mana ayat Quran, Al-Qur'ana ataupun Al-Qur'anu dan sebagainya, perempuan hukumnya mesti alif lam qamariyah dan huruf qamariyahnya adalah qaf. Betul, muktamad. Sambung. Ayat 24. Ayat 24. Sikit lagi. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. tuti' minhum athiman aw kafura. Okey, dua hukum, dua kalimah yang ustaz nak. Puan-puan tengok, yang pertama minhum, sebut nun mati jumpa ha. Yang kedua athiman aw tanwin jumpa alif. Dua-duanya sama hukum. Siapa boleh jawab? Izhar halqi. Pandai. Cuma bezanya, yang pertama tadi nun mati, yang kedua tadi tanwin. Bezanya itu je lah, tapi hukumnya sama. Apa dia? Izhar halqi. Sambung. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih. Sekali lagi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih
wasabbihu laylan tawila. Baik, puan-puan, perhatikan kalimah first ni wa minal laili. Perkataan al-laili sebut. Siapa boleh jawab? Alif lam syamsiah betul, tapi huruf syamsiahnya apa? Lam. Lam yang mana sabdu ke lam yang berbaris bawah? Yang bersabdu. Ingat, huruf syamsiah kena sentiasa bersabdu. Okey, seterusnya sebelahnya tu fasjud lahu qalqala sugra qalqala sugra, ya. Wasabbihhu, hukum tak ada hukum apa-apa. Lama benar memikir ustaz. Kejap ustaz, ya. Berapa minit agaknya kita nak mikir. Jawabnya tak ada hukum apa. Ke puan-puan nak jawab qalqala sugra ataupun qalqala akbar? Tak boleh. Tak ada apa-apa hukum, puan-puan, ya. Jadi saja ustaz bertanya khabar. Tadi mana tahu puan-puan nak jawab qalqala ke? Kalau puan-puan jawab qalqala salah. Ya. Jadi wasabbihhu tidak ada hukum apa-apa yang boleh dijawab. Sambung lagi ayat berapa tu? 27. Inna haulai yuhibbuna al-ajilah. Ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ahum yawman thaqila. Puan-puan, saya tertarik dengan kalimah ini. Perkataan al-ajilah. Sebut. Alif lam qamariyah. Puan-puan, paling senang kata tok guru saya dulu, nak cam alif lam qamariyah ni, lepas hamzah wasal tu puan-puan dapat lam tu mati. Bila lam tu mati, confirm dia qamariyah. Sebab hukum syamsiah tidak akan menggunakan lam yang mati je. Jadi dekat situ al-ajilah tu lam tu mati ke bersabdu? Mati, mana bersabdu kat situ. Maka lam bila lam mati diikuti huruf ain, maka itu namanya alif lam qamariyah. Sambung. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ. Perkataan khalaqnahum. Sebelahnya وَشَدَدْنَا. Apakah nama hukum dua-dua kalimah tadi? Qalqala sugra. Jadi qalqala sugra ni senang ke susah nak cari? Senang sebab dia banyak dalam Quran, ya. Okey, sambung. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. لَهُمْ تَبْدِيلًا. Saya nampak ada lagi qalqala sugra. Sebut. Bagus. Teruskan sebelah. Inna hadhihi tadhkirah. Tu dia. Saya nampak wajibul ghannah. Inna pandai. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
Apakah hukum ayyasha'a? Idgham ma'al ghunna sebab nun mati jumpa ya, pandai. Innallaha kana aliman hakima. Apa pula hukum aliman hakima? Izhar halqi. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan ha, pandai. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Fi rahmatih. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ada satu soalan yang Papa kena jawab juga, iaitu qalqalah akbar. Papa tahu tak tu dekat ayat terakhir tadi, pada kalimah sebut adda. Kalau wakaf jadi apa? Sekali lagi. Bunyi ke tidak qalqalah itu? Gini, puan, kejap, Ustaz tunjukkan. Bila wakaf, adda jadi adda. Sebut. Baru je lah bunyi duk tadi. Dan ingat, nama hukumnya apa? Qalqalah akbar. Jadi, qalqalah akbar Ustaz minta satu je kan contoh kan? Maka perempuan tak ada pilihan lain melainkan kalimah itu aja. Adda untuk qalqalah akbar. Jadi perempuan banyak tak hukum tajwid dalam surah Al-Insan tadi? Banyak. Dan majoritinya perempuan boleh jawab ke? Boleh jawab ke? Kalau on the way pula, insya-Allah boleh jawab. Dan perempuan kalau boleh jawab bermakna perempuan adalah calon-calon yang akan menduduki ujian ustaz pada bulan Februari nanti. Alhamdulillah. Dan perempuan jangan risau ya, walaupun ustaz buat soalan ataupun ujian, tetapi ujian saya lebih kepada open book test. Perempuan boleh buka buku, buka lah apa saja buku rujukan untuk cari jawapan. Dan sekiranya perempuan tak larat nak buat di dalam kelas, perempuan tukarlah nama open book test tadi kepada open book home terus. Maknanya perempuan terus buat di rumah, buka lah buku di rumah, suka hati perempuan nak terlentang ke nak berbaring dan sebagainya. Perempuan buatlah soalan ustaz dan nanti bila siap, hantar kat ustaz semula. Tapi saya syorkan tuan-tuan, cuba kita buat sama-sama berjemaah dalam kelas kita. Lagi banyak keberkatan syafaat yang kita dapat insya-Allah ya. Sebab apa kalau di rumah, perempuan kalau tak tahu nak jawab ataupun perempuan confused, perempuan tak boleh nak bertanya dengan sesiapa. Nak tanya dengan anak cucu tak belajar macam kita. Nak tanya dengan suami isteri pun sama, tak belajar macam kita. Jadi kalau dalam kelas ni, perempuan boleh tanya dengan ustaz, insya-Allah. Jadi perempuan, selesailah sudah surah Al-Insan tadi, maknanya perempuan dapat tak semua jawapan kita? Dapat. Siapa yang tak berapa dapat, yang confused, keliru, tolong jumpa dengan ustaz bila-bila masa, nanti saya tunjukkan jawapan. Okey. Untuk sesi berikutnya, saya nak kita tengok soalan pada buku latihan ustaz ni. Bapa nampak tak muka surat 19? Muka surat 19 dan juga muka surat 20. Muka surat 19 dan 20, ustaz bagi masa 14 hari 14 malam. Untuk puan-puan buat latihan. Lama tu. Kalau sebut macam tu lama. Tapi kalau ustaz sebut 2 minggu macam tak lama je ustaz. Ustaz bagi masa 14 hari 14 malam. Maknanya minggu depan tak ada kelas. Minggu satu lagi 1 Januari jumpa ustaz untuk kita bincangkan jawapan bagi muka surat 19 dan 20. Boleh? Andai katalah ustaz 14 hari 14 malam ni saya busy. Saya sibuk tak dan nak buat latihan. Tak apa. Bawa buku ni. Nanti 2 minggu akan datang ustaz bagi jawapan. Saya bagi jawapan di whiteboard. Boleh? 2 minggu akan datang. Tapi kalau boleh buatlah sendiri dulu. Dan pertama kita semak sama-sama betul ke tidak jawapan kita. Sebab dalam ujian nanti, antara bentuk soalan yang ustaz akan tanya adalah begini. Di mana perempuan akan saya tanya berkenaan dengan makna bagi setiap istilah hukum tajwid yang kita belajar. Perempuan, ingat tak kita belajar banyak hukum tajwid kan? Perempuan sedar tak? Daripada bab 1
Sampai bab kelima, berapa belas hukum tajwid kita belajar? Tak ada harapan nak menjawab. Tak apa, Ustaz kejap-kejap. Kira balik, kira. Puan-puan ada berapa belas hukum tajwid? Jawabnya 14. Allahu Akbar. Tak ingatlah Ustaz. Banyak sangat 14 hukum. Puan-puan tahu tak? Setiap 14 hukum ni ada istilah-istilah hukum tajwid yang kita kena faham maknanya. Contohnya yang pertama. Puan-puan cuba tengok yang ni. Cuba tengok bab 1. Nun mati dan tanwin. Kita ada hukum apa yang pertama? Sebut. Idgham ma'al ghunnah. Sebut. Apa makna idgham? Apa dia ma'al ghunnah? Itulah jawapannya nanti dalam periksa. Kalau keluar soalan begitulah. Tapi kalau tak keluar jangan marah ustaz pula perempuan ya. Mana perempuan redha lah. Kalau keluar alhamdulillah, tak keluar pun tak apalah. Ustaz ilmu, ustaz dah bagi tahu. Kemudian hukum yang kedua, idgham bila ghunnah. Sebut. Apa erti bila ghunnah? Salah. Kenapa jadi masuk tanpa dengung pula? Ustaz tanya bila ghunnah. Tanpa dengung. Nampak perempuan belum periksa lagi dah salah jawab. Tapi tak apalah. Namanya kita belajar. Sekali lagi diulang, dengar. Idgham bila ghunnah. Apa makna bila ghunnah? Tanpa dengung. Tapi kalau Ustaz tanya apa makna idgham? Masuk. Pandai. Jadi berhati-hati dengan soalan saya. Puan-puan jangan cepat laju sangat menjawab sampai salah pula maknanya. Jadi kena ingat satu persatu istilah tadi. Seterusnya cuba sebut iqlab. Apa makna? Betul, dah ada jawapan dekat nota kita. Seterusnya hukum yang keempat, ikhfa hakiki. Sebut dulu. Apa makna hakiki? Apa pula tersembunyi? Hakiki itu sebenar-benarnya ataupun hakikatnya. Nampak? Bila Ustaz soal terbalik macam tu, apa dah salah jawab pula. Okey, apa makna ikhfa pula? Tersembunyi atau samar-samar. Betul. Boleh jawab gitu puan? Ustaz, kami boleh jawab dengan syarat bawa nota. Bawa lah nota ni pun tak ada masalah. Okey, seterusnya. Nombor 5. Izhar halqi. Sebut. Apa makna izhar? Nyata, terang atau jelas. Apa makna halqi? Halqum. Halqum tu apa? Nama lain bagi halqum? Nama lain bagi halqum? Kerongkong ataupun tekak. Boleh belaka lah perempuan. Allahu Akbar. Ya. Seterusnya bab yang kedua. Idgham syafawi. Sebut. Nampak tak bab yang kedua ada idgham syafawi. Apa makna idgham? Masuk. Sama macam tadi juga. Idgham tu masuk. Syafawi ke bibiran. Pandai. Apa pula hukum yang kedua? Sebut. Ikhfa syafawi. Sebut. Apa makna ikhfa? Tersembunyi atau apa pula ke bibiran pula? Tersembunyi atau samar-samar. Tak sampai seminit dah lupa. Tadi kan Ustaz dah tanya dah. Ikhfa tu maknanya tersembunyi atau samar-samar. Apa makna syafawi? Kebibiran. Alhamdulillah. Seterusnya, izhar syafawi. Sebut. Apa makna syafawi? Kebibiran. Izhar. Ui, pandai. Muka surat sebelah. Puan-puan tengok pula bab 3. Sebut. Wajibul ghunnah. Apa makna ghunnah? Apalah mesti dengung pula. Ghunnah. Sudah. Ghunnah saja dengung. Allahu Akbar. Sabarlah Ustaz. Sabarlah dengan kami ni Ustaz. Ya, perempuan. Dah lama saya sabar perempuan ya. Dengar sekali lagi. Sebut. Wajibul ghunnah. Tapi Ustaz tanya apa makna ghunnah? Dengung. Tapi kalau Ustaz tanya wajibul ghunnah? Wajib dengung. Pandai. Alhamdulillah. Sabarlah Ustaz ya. Memang dah lama saya sabar perempuan ya. Itulah kita ni perempuan, bukan saya saja kena sabar. Tuan-tuan yang jadi pelajar pun kena sabar jugalah. Sabar dengan kerana Ustaz menanyakan soalan. Jadi kenapa Ustaz menanyakan soalan? Nak bagi ilmu, nak bagi faham pada tuan-tuan. Jadi kalau anak cucu tanya, mana tahu, mak, apa makna ghunnah? Dengung. Apa dia wajibul ghunnah? Wajib dengung. Begitu. Tuan-tuan, apa makna idgham? Masuk. Apa makna izhar? Apa makna ikhfa? Tersembunyi atau samar-samar. Apa makna syafawi?
Kebibiran. Dah cukuplah perempuan. Sambung. Bab yang keempat, hukum alif lam. Sebut. Ada berapa jenis alif lam? Ada dua je. Yang pertama Qamariyah, yang kedua Syamsiyah. Apa arti Qamariyah? Apa dia Syamsiyah? Oi, pandai. Ada harapan betul jawapan soalan nanti insya-Allah. Dan yang terakhir, sebut hukum qalqalah. Apa arti qalqalah? Melantun. Tapi ingat, qalqalah ada berapa jenis? 3 jenis je. Yang pertama sugra, yang kedua kubra, yang ketiga akbar. Dengar betul-betul. Apa makna akbar? Sangat besar. Apa makna sugra? Kecil atau sederhana. Apa dia kubra? Besar ataupun kuat saja. Terima kasih banyak-banyak puan-puan. Itu baru cerita tentang makna erti hukum tajwid. Minggu depan ataupun 2 minggu akan datang kita bincang tentang apa pula huruf-huruf bagi hukum tajwid. Puan-puan tahu tak dulu masa saya belajar saya diwajibkan menghafal huruf. Dulu muda lagi tak apalah puan-puan. Sekarang kita dah berumur. Ustaz nak menghafal huruf payah benar Ustaz. Sekadar 3 huruf boleh lah. Ta, sa, jim. Lepas tu tak ingat Ustaz huruf apa lagi dah. Tak apa puan-puan jangan risau. Untuk kelas tuan-tuan puan-puan nanti dalam periksa kalau Ustaz tanya apakah huruf-huruf bagi hukum tajwid, puan-puan buka je lah nota Ustaz, kopi. Boleh? Kalau tak mampu kopi, kita buat apa? Kalau tak mampu kopi, kita potong, gunting dan tampan. Gitulah puan-puan. Boleh ke Ustaz buat gitu? Boleh. Kenapa boleh? Puan-puan pasal ini kelas kita. Kelas kita ni tak terikat dengan mana-mana peraturan universiti. Betul tuan ya? Kita buat cara kita sendiri. Yang penting kita faham. Yang penting kita faham dan tahu jawapannya untuk kita praktikkan dalam bacaan Quran kita. Puan-puan ada soalan nak tanya? Minggu depan cuti Ustaz bagi cuti, kita jumpa nanti pada 1 Januari dan hari ini Ustaz bagi puan-puan stok kelas kita awal untuk puan-puan, mungkin puan-puan nak merancang nak pergi ke mana-mana minggu hadapan dan jangan lupa 1 Januari puan-puan kita bincangkan 2 muka surat jawapan ini dan ingat 1 Januari nanti Ustaz nak bincangkan tajuk yang amat penting berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Tapi sebelum tu ni puan-puan boleh baca sikit boleh tak nota Ustaz ni berkenaan dengan surah Fatihah. Muka surat berapa? Sekejap ya. Saya tunjukkan ni. Muka surat. Dekat ni buku kita punya buku nota ni. Belakang tu. Ni. Nota ringkas berkenaan dengan surah Fatihah. Muka surat 129 hinggalah muka surat 135. Mana? 37, minta maaf. Sampai muka surat 137. Sekali lagi saya ulang. Kerja rumah tuan-tuan perempuan ya. Selain daripada latihan tadi, saya tulis kat whiteboard lah. Kerja rumah kita apa? Tak apa. Yang ni baca. Perempuan tak payah salin, baca. Baca aja. Kalau perempuan tak sempat, Ustaz busy dah 2 minggu ni, tak apa nanti saya tolong bacakan. Perempuan, yang penting perempuan bacalah dulu seperti lalu. Di rumah supaya perempuan kerja rumah ya. Kerja rumah kita. Tadi latihan tadi muka surat apa? Latihan tadi. 19 dan 20 ya. Muka surat 19 dan 20. Manakala bacaan berkenaan dengan surah Fatihah ya. Surah Fatihah ni 100, muka surat 125. 109 hingga 137. Yang ni puan-puan bacalah. Ini baca aja. Bacalah sebentar lalu. Pertama tak ada pekerja tu baca dulu. Supaya nanti bila Ustaz terangkan bertambah faham kita. Dan kemungkinan ada nota-nota lain yang akan Ustaz bagi tentang surah Al-Fatihah. Jadi puan-puan tolong hadir pada bulan Januari sebab bulan itu akan saya buat praktikal dan musyafahah surah Al-Fatihah. Dan kemungkinan saya akan minta beberapa orang pelajar yang sudi nak membaca surah Al-Fatihah untuk dijadikan contoh kepada pelajar lain. Dan saya akan tegur, tapi puan-puan kena sanggup. Kena sanggup ditegur kesilapan itu. Jangan pula Ustaz, saat lagi saya baca Ustaz jangan tegur apa-apa ya. Puan-puan tidak. Saya kena tegur. Saya kena tegur kalau salah. Jadi puan-puan, insya-Allah nanti saya akan bagi peluang kepada sesiapa yang nak membaca secara personal. Untuk surah Al-Fatihah sahaja. Okey, saya rasa cukup setakat ini kuliah kita. Dan puan-puan jumpa lagi pada 2 minggu akan datang.
untuk tahun baru 2024 dan tahniahlah kepada semua pelajar yang sudah pun menamatkan pengajian dengan ustaz tetapi belum secara formal lagi sebab puan-puan belum ujian lagi dengan ustaz. Tapi apa pun tahniah sebab puan-puan berjaya mengharungi 2 pusingan dengan saya. Pusingan yang pertama kita belajar daripada A sampai Z. Lepas tu pusingan kedua kita buat ulang kaji. Betul? Dan mudah-mudahan tuan-tuan puan doa sama-sama ya. Daripada banyak hukum yang ustaz ajar ni, berapa belas hukum tadi? 14 hukum tajwid. Takkanlah 1-2 hukum tak kita faham dalam pembelajaran. Kita doa sama-sama insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bercuti, minta maaf silap salah mengajar dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada 1 Januari 2024 nanti. Baik, kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.